Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar lima amal? So hari ini kita akan masuk seterusnya bagi bab pemodelan matematik. Okay. Pada pembelajaran 8.1.2 menyelesaikan masalah kehidupan sebenar melalui pemodelan matematik yang melibatkan fungsi 1 linear, 2 kuadratik, 3 eksponen dan mengkomunikasikan proses pemodelan matematik yang dilaksanakan. Okay, mari kita tengok. Okay, dalam buku teks awak boleh tengok pada buku teks awak bagaimanakah menyelesaikan masalah kehidupan sebenar melalui pemodelan matematik. Okay, jika kita tengok mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah, langkah 1 berdasarkan maklumat dan rajah diberi, tentukan jenis fungsi linear, kuadratik atau eksponen yang mungkin boleh digunakan sebagai model bagi data. Okay, cuba kita tengok. Seorang doktor menggunakan data untuk mengkaji kadar denyutan nadi rehat seorang dewasa yang normal mengikut bilangan jam senaman dalam seminggu. Kalau kita tengok data tu nampak macam tak tersusun. Okey. Tapi kita kena tentukan sama ada linear, kuadratik ataupun eksponen. Okey, kita tengok satu-satu. Jika kita buat garisan biru, adakah semua garisan menghampiri garisan linear? Okey, fungsi linear iaitu garis lurus. Yang kedua, okey, adakah ini fungsi linear ya? Okey, ataupun dia lebih sesuai dengan fungsi kuadratik. Kuadratik ni yang macam n ataupun u. Kuadratik maksudnya kuasa berapa? Kuasa 2. Okey ya. So kalau lagi satu, kita tengok ini adalah graf yang seterusnya, iaitu ataupun fungsi seterusnya iaitu fungsi eksponen. Okey. So kalau yang tadi, okey, tadi yang saya kata tadi, seorang saintis ini, adakah ini lebih sesuai digunakan atau tak sesuai lah. Okey, sebenarnya yang lebih sesuai ialah graf fungsi linear. Okey. Kemudian seorang saintis menggunakan data untuk mengkaji populasi harimau. Okey, kalau kita tengok graf ni, fungsi linear, kuadratik ataupun eksponen yang sesuai. Okey, kalau kita guna garis ataupun fungsi linear tak sesuai sebab dia tak lurus semuanya. Tapi kalau kita gunakan macam ni, okey, kesan biru macam ni, dia lebih sesuai. Ini boleh kita katakan sebagai eksponen. Okey, macam mana pula kalau graf seperti di bawah? Fungsi yang mana lebih sesuai? Kalau kita tengok, dia bukan garis lurus, bukan juga eksponen, tetapi ia adalah kuadratik. So antara tiga fungsi ini, yang manakah yang sesuai digunakan? Ia bergantung kepada permasalahan ataupun pemodelan matematik yang diberikan. So jika data fungsi linear, graf dia mempunyai satu garis lurus. Tapi kalau fungsi eksponen, graf akan melengkung dan mengilustrasikan kenaikan atau penurunan nilai kadar pada nilai data pada kadar mendadak. Sementara kuadratik, fungsi kuadratik, graf lengkung berbentuk parabola. Lengkung mungkin naik dan kemudian turun, atau turun dan kemudian naik. Okey, kita berbalik semula kepada masalah dunia sebenar sebab bila kita berada dalam mempelajari tajuk pemodelan matematik ni. Pertama, kenal pasti definisi masalah. Dua, membuat andaian mengenal pasti pemboleh ubah. Tiga, mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Empat, menentu sah dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah. 5. Memurnikan model matematik. Okey, dan 6. Melaporkan data. Jika 5 tak dapat memurnikan, kena ulang semula lah langkah 1, 2, 3 dan sehingga habis. Okey, kita tengok satu-satu. Kita cuba simplifykan langkah-langkah ini. Kita namakan dia sebagai Da'anul 1, 2, 3. Okey, Da'anul D adalah untuk mengenal pasti
dan mendefinasikan. Definasikan. Okey, kemudian dua, A membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Tiga, aplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian empat, iaitu N, mengukuhkan, menentusahkan dan mentafsirkan penyelesaian masalah berkenaan. Lima, memurnikan, murnikan model matematik. Dan L, laporkan dapatan. Ini adalah langkah Daanul 1, 2, 3. Okey, cuba okey. Ini yang saya cuba ringkaskan kat sini. Okey, definasi, andaian, aplikasi, menentusahkan, memurnikan dan melaporkan. Okey, ini hafal Okey. Ini part pertama.